Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi. Kali ini, video kononnya 2.0 tampil dengan 10 sebab kenapa DAP jadi musuh pada orang Melayu dan Islam. Tetapi sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe dan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe. Sejak termenang pada PRU14, DAP buat banyak sangat onar dan bikin panas hati orang Melayu. Dari berita Tetu Bogel, Abu Cimpeng, himpunan komunis, bintang jalur lebar 5 bucu, sampailah ke pengganas LTT. Adanya DAP makin meresahkan dan merimaskan hati orang Melayu pada hari ini. Tapi untuk video kononnya 2.0 ini, saya nak anda semua ingat 10 sebab ini. 10 saja untuk kita simpan dalam otak kita supaya kita allergic. Kita tak nak undi DAP pada PRU15. Walaupun ketika itu DAP bagi BRIM RM2,000 atau RM2,500 sekalipun. Sebab pertama, DAP sokong komunis. Kenapa saya kata DAP sokong komunis? Ada 3 fakta. Pertama, buku komunis suplemen DAP secara jelas mempromosi ideologi komunis sehingga diharamkan oleh kerajaan dan ditarik balik oleh Kementerian Pendidikan. Ketika itu mati balik lah. Dah jelas anak tokoh DAP pun sokong komik tu apabila dia menulis dalam prakatanya. Fakta kedua, Alus Sungai Pelek yang sekejap maki Tun M, sekejap puji Tun M pula, hadir pada pertemuan dengan ratusan bekas komunis Cikajang tanpa rasa bersalah, tak mahu polis siasat mengenainya. Logikkah untuk dia hadir kalau dia tak sokong apa yang komunis pernah lakukan? Fakta ketiga, pada 2013, tokoh besar DAP Mahu Abu Cimpeng dibenarkan dibawa balik ke Malaysia dengan alasan dia lahir di Perak, tanpa pedulikan hati dan perasaan orang Melayu yang disembelih komunis dan kekejaman yang pernah dilakukan oleh ketua komunis itu. Peduli apa hati orang Melayu kalau undi untuk dia dari bangsa DAP? Sebab kedua, selepas 2008, DAP tak iktiraf peranan Melayu dalam pimpinan tertinggi parti itu dan Melayu sekadar diletakkan untuk memberi gambaran dirinya parti berbilang kaum. Untuk pengetahuan semua, Tengku Zupuri adalah satu-satunya pimpinan yang diletakkan dalam CEC dan sekadar kosmetik semata-mata. Sampai Tengku Zul terpaksa mengadu pada saya bahawa dia tu macam pasu bunga je dalam diri. Sebab ketiga, DAP mahu iktiraf ISET, tak peduli perasaan jutaan orang Melayu Islam yang bantah ISET. Dua adun DAP juga menggunakan deklarasi syok sendiri, deklarasi setapak kononnya untuk Malaysia tidak mengasingkan masyarakat dengan label Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. Yang peliknya, mereka juga tak mahu hapuskan SJKC SJKT yang ternyata menjejaskan perpaduan antara kaum di negara ini. Kalau jujur, ikhlas nak lahirkan bangsa Malaysia, perlukah ada SJKC SJKT? Sebab keempat, DAP sebenarnya dipenuhi dengan pimpinan muda dan tua yang resis, chauvinis, anti-Melayu dan anti-Islam. Sebab kelima, DAP mahu ratifikasi Statut Rom walaupun tahu orang Melayu termasuk Sultan dan Raja-Raja Melayu menolak. Bukan saja tak hormat atau jaga hati orang Melayu, DAP juga sifatkan mereka yang menolak Statut Rom ini sebagai bodoh, bangang dan selfish. DAP tujukan 3 perkataan menghina ini kepada orang Melayu atau pada PM Melayu yang ada sekarang, yang mana saya tahu DAP tak pernah suka. Beberapa sebab I pilih DAP, salah satu sebab utama is because I really think that I believe in their ideology and principle, and I especially love the concept of Malaysia. Sebab keenam, DAP angkat cucu pengkhianat komunis sebagai YB di kerusi DUN yang garanti menang punya. Tapi letakkan Melayu bukan komunis seperti Rara dan Tengku Zupuri di kerusi yang tidak selamat. DUN Ketari dan Parlimen Raub memang bukan kerusi yang selamat. Tak menang punya DAP kalau bukan kerana tsunami Melayu pada PRU14. Pernah Rara mengadu pada saya, aku letak kat Ketari prosedur yang tak selamat, tapi cucu komunis letak DUN yang confirm menang. Jadi saya rasa beliau sebenarnya adalah idolat saya. Sebab ketujuh, 7 ahli Dewan Negara DAP bukan Melayu, bukan Islam. 41 daripada 42 MP DAP bukan Melayu, bukan Islam. 103 daripada 109 adun DAP bukan Melayu, bukan Islam. Semua 2 speaker DUN DAP dan 2 timbalan speaker DUN DAP bukan Melayu, bukan Islam. Dan
6. Semua 6. Dan 6 daripada 7 timbalan menteri DAP bukan Melayu, bukan Islam. Masih tak nampak juga kan? DAP bukan parti berbilang kaum, tapi parti bangsa apa? Maknanya apa? Maknanya mereka nak hapus kuasa politik orang Melayu lah. Sebelum ini, DAP secara terang-terangan menyatakan pendiriannya bahawa kerjasama UMNO dan PAS sebagai ancaman terhadap bukan Islam dan seperti Taliban. Which I think this, I do agree to a certain extent what was commented by Saudara Ngah Koming, that there is a possibility of the country heading towards this Taliban country if this PAS and UMNO do cooperate and won the election, next general election. The country heading towards this Taliban country if this PAS and UMNO do cooperate. Sebab ke-8, kita semua tahu Raja-Raja Melayu bukan sekadar simbol kepada perpaduan masyarakat Malaysia, malah lambang jati diri orang Melayu dan institusi beraja penyambung peradaban Melayu. Jadi, bahagian mana dalam prinsip kedua untuk negara? Kesetiaan kepada raja dan negara yang DAP ambil pakai apabila sombong, angkuh, lagi kurang ajar untuk bertegas tak akan terima sebarang darjah kebesaran kurniaan daripada istana. Tak nak terima kebesaran raja, samalah seperti tak hormat Sultan Melayu. Sebab ke-9, DAP pernah, selalu dan terus tekankan kepada ahli-ahli dia bahawa pendakwah terkenal antarabangsa Dr. Zakir Naik sebagai setan. Menteri Chauvinis India dari DAP yang cukup resis pernah kata Melayu golongan pendatang di negara ini. Dia juga nak halau Zakir Naik keluar dari negara ini. Tidakkah tindakan DAP ini mencerminkan betapa dengki dan sakit hatinya DAP ini dalam melihat seorang pendakwah hebat memilih Malaysia kerana Malaysia penduduk majoriti negara ini beragama Islam. Dulu pun, kalau tuan-tuan masih ingat, Mufti dari Utara Tanah Air pernah kata Islam dibuli, tak selamat di bawah kerajaan Pakatan Harapan. DAP penyebab Pakatan Harapan dilihat gagal menjaga kesucian agama Islam kerana DAP gagal menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang anti-Melayu, anti-Islam dari hati perut mereka. Sebab ke-10 dan yang terakhir, Menteri Kewangan DAP ternyata gagal dalam menguruskan kewangan negara. Hutang negara makin bertambah, nilai ringgit menyusut dan pasaran Malaysia menurun atau rugi lebih 6% pada akhir tahun lalu, ketika semua pasaran lain di Asia seperti Jakarta, Thailand, Singapura, Taiwan, Korea dan Jepun untung sesaja. Tak sedar diri tak boleh urus ekonomi dengan baik. Ada hati dan naik fire pergi je. Kalau rakyat masih tak nampak benda tu, kena bodoh sangatlah kita ni. Jadi, orang nak sangat tukar kerajaan kan? Nak sangat undi PH kan? Nah, ambil kau. Sekian. Saya harap, saya minta tuan-tuan subscribe lah YouTube channel Amran. Nantikan kononnya 3.0 selepas ini, insya-Allah.